Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rafizi mendakwa Nurul Izzah coba padam sejarah rundingan 2018. Pertarungan antara Rafizi dengan Nurul Izzah Anwar sebagai timbalan Presiden PKR kini makin menjadi panas. Walau bagaimanapun, secara pribadi, pemilihan seperti ini memang secara demokrasi. Memanglah akan berlaku kepanasan. Memanglah akan berlaku kempen bagi meraih undi. Dalam pilihan raya pun akan berlaku. Dalam pemilihan parti pun akan berlaku. Tidak pedulilah dalam parti mana sekalipun. Dalam PKR, UMNO, Bersatu, PAS, semuanya pasti akan melalui benda yang sama. Namun cara ditangani itu saja mungkin yang akan berbeza. Tapi lebih terbaik PKR karena dipertandingkan timbalan presiden ini. Timbalan presiden PKR, Rafizi Ramli mendakwa Nurul Izzah Anwar coba memadamkan sejarah apabila menafikan peranannya dalam isu rundingan kerusi bagi menghadapi PRU 2018. Rafizi mendakwa dia dan Saifuddin Nasution Ismail merupakan individu yang membuat rundingan kerusi dengan Dr. Mahathir ketika itu dan tidak menafikan keberadaan bersama Nurul Izzah dan Dr. Wan Aziza selaku Presiden PKR ketika itu. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa siapa yang ada masalah gout, kencing manis, dan tinggi darah, sila beli produk yang ada dalam video ini karena produk ini berkesan, murah, dan terbukti membantu Anda dalam proses sembuh. Sudahlah murah, perbaloi lagi. Jadi cepat beli. Kata Rafizi lagi, jika bukan karena peranannya sebagai budak jahat, rundingan kerusi yang rumit dengan Bersatu yang menjadi sebagian daripada PH waktu tersebut, barangkali PKR tidak dapat bertanding dalam jumlah kerusi seperti PRU tersebut. Katanya, ketika itu Mahathir mau Bersatu bertanding di lebih banyak kerusi termasuk melibatkan kawasan tradisi PKR. Timbul cerita baru kononnya Rafizi sebenarnya tidak main peranan untuk PKR menang pada 2018. Susah betul aku nak jawab dakwaan tersebut. Takkan aku nak masuk baku langkat sendiri. Susahlah, kata beliau. Semalam Izzah sebagai pengarah pilihan raya bersama pada 2018. Dia tak petik panjang kisah yang berlaku. Dia petik dia berunding dengan Dr. Mahathir. Itu nak memadam cerita peranan saya dalam membantu pilihan raya, katanya. Rafizi yang juga ahli parlimen Pandan menjelaskan orang ramai boleh menilai dan membandingkan dakwaan yang diceritakan Nurul Izzah dengan riwayat yang dikisahkannya pada malam tadi. Kata Rafizi, dua orang juru runding utama PKR ialah dia sendiri bersama Saifuddin yang sebelum ini disebut-sebut akan bertanding jawatan timbalan presiden parti berkenan. Bercakap pada program siri Jelajah Hiruk di Kota Baru, Kelantan malam tadi, tanpa memainkan peranan sebagai budak jahat PKR, parti itu sudah pasti dimakan oleh Mahathir, kata Rafizi. Kerana budak jahat yang buat Hiruk ini bagi tahu Mahathir, kalau tak boleh selesai agian kerusi kita balik tamatkan rundingan, katanya. Kemarin ketika sesi rapat umum bertemu nyokongnya, Nurul Izzah memetik proses rundingan kerusi PH pada 2018. Ketika itu dia berperanan sebagai pengarah bersama pilihan raya. Sementara itu Rafizi dalam ucapannya turut mendedahkan bahwa dia pada awalnya tidak bersetuju Bersatu menyertai PH kerana tidak mahu gabungan berkenan dikuasai Mahathir. Pada asalnya dakwa Rafizi, dia mencadangkan supaya PH hanya bekerjasama dengan Bersatu dan bukannya membawa parti itu menjadi sebahagian daripada komponen mereka. Masuk tahun 2016, kita dah maklumkan kepada rakan-rakan dalam PH ketika itu bahawa jangan bagi Bersatu masuk. Kita cadangan hanya ada kerjasama politik supaya tak bertindih kerusi. Kalau bagi Bersatu masuk, Mahathir akan cuba kawal semua, kata Rafizi lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.
Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Lagi detik buat penyokong PAS, Perikatan Nasional, tambah sakit jiwa dengan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Satu lagi detik yang paling mengejutkan, yang paling menyakitkan hati, yang membuatkan Perikatan Nasional dan penyokong PAS sakit jiwa apabila perkongsian detik-detik Perdana Menteri Malaysia mesra menyantuni ulama di Rusia dilihat turut mengundang usikan warganet. Ramai meninggalkan komentar dengan berharap agar penyokong PAS dan Perikatan Nasional PN tidak sakit jiwa melihatkan keakraban Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pemimpin Islam dunia. Terdahulu Anwar memberitahu beliau bersyukur kerana berpeluang menunaikan solat Jumaat semalam di Masjid Markani yang merupakan antara masjid tertua di Kazan. Perdana Menteri berkata, masjid berkenan antara mercu tanda penting warisan Islam di Tatarastan. Masjid ini masih berdiri megah sejak dibina pada abad ke-18 selepas umat Islam kembali diberikan hak untuk beribadah secara terbuka oleh Catherine the Great, kata Anwar. Ia merupakan masjid pertama yang dibina selepas berabad lamanya Islam ditekan susulan penaklukan Kazan oleh Ivan the Terrible. Saya kagum menyaksikan sendiri bagaimana rumah ibadah ini terus menjadi lambang kerukunan dan keharmonian beragama dalam semangat saling menghormati yang kita dambakan dalam dunia yang kian rencam, katanya. Menerusi hantaran yang sudah meraih 5.000 tanda like setakat ini, dilihat ulama di sana mesra dan akrab sepanjang kunjungan Perdana Menteri. Terbaik Datuk Seri Anwar Ibrahim, jangan ada yang sakit mata dan sakit jiwa, kata Rahimi Ishak. Walaun dan PN cemburu sangat keakraban Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim dengan para ulama dunia yang tidak heranlah beliau di tempat ke-15 dalam 500 Muslim paling berpengaruh di dunia. Sabas Perdana Menteri ke-10, semoga dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan terbaik oleh Allah. Amin, tulis Muhammad Ismail. Tak pernah jemu tengok cara Perdana Menteri ke-10 menyantuni para ulama dunia. Moga Allah selalu merahmati insan hebat ini. Doa Alif Anwar pula. Saudara, ramai orang yang cuba mempersoalkan kehebatan Anwar Ibrahim di dalam agama Islam. Tetapi sebenarnya beliau jauh lebih hebat berbanding pemimpin-pemimpin agama dalam Perikatan Nasional. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.